So sekarang ini basic dia kat sini awak kena tahu adalah kalau dia bagi dalam kurungan. Dia bagi dalam kurungan, ini adalah nilai Z. Betul? Jelas dalam kurungan itu adalah nilai Z. Kalau dia bagi sama dengan ada benda dekat luar, ini nilai apa? Nilai apa? Tak nak respon. Probability. Yang kat luar ni ini adalah probability. Okay, good. So, jelas kalau dalam kurungan itu adalah nilai Z. Kalau luar kurungan selepas sama dengan itu adalah nilai probability. So, itu dalam soalan. Kalau kita transfer ke dalam bell shape diagram ni. So, nilai Z kat mana agak-agak? X axis. Okay, good. Nilai Z adalah pada X axis. Allah, Z ke tu? Sekejap buruk banget. Okay, Z adalah pada X axis. So, tengah-tengah ni adalah kosong. Kalau Z positif ke sebelah kanan, Z negatif ke sebelah kiri. Boleh? Kiri. Boleh. Jelas Okay, so probability ni ada kat mana? Dekat table Bawah. tu. Sabar, tak sampai table lagi. Bawah Ni bawah line. diagram. Bawah diagram ni. Bawah line apa? Line yang Line bell. Ya, area under a graph. Boleh? Boleh. Ya, ni yang ni selorek ni, ini adalah probability. Okay, jelas? Jelas. Sebab ramai yang akan tertukar, dia akan anggap probability tu dah luar lah. Okay, ada yang anggap Z tu kat dalam. Okay, so sampai sini jelas So Z ni kita kena ingat, Z adalah pada paksi X. Positif ke sebelah kanan, negatif ke sebelah kiri. So area under a graph, under bell shape ni kita panggil sebagai probability. Okay, jelas? jelas. Jelas. Okay, next kita cuba tengok yang ni pula. Ni kenal ni Sekejap. Tak masuk lagi. Sekejap Okey, keluar dah. Hilang balik. Tahu saya tunjuk apa tadi? Table. Okay, normal distribution table. Kenapa tak lekat ni? Like. Okay. So dalam table ni pula, nilai Z dekat mana? Yang dekat Tepi sekali. tepi. Okay, nilai Z dia berada pada paksi. Boleh? Paksi. Nampak Z tu? Bukan paksi lah, maksudnya dia punya atas dan tepi. Okay, Z dia akan ada kat sebelah. Kita akan tengok dulu sebelah ni, kita panggil horizontal ke vertical ni. Yang highlight ni. Sekejap dia keluar lagi. Ni horizontal ke vertical ni? Vertical.
Kita tengok vertical dulu, betul? Hilang terus. Lepas tu baru kita akan tengok yang ini. Okay, itu adalah nilai apa? Nilai Z. Okay. Nilai P tadi tu kat mana? Ada kat mana? Yang point-point. Yang point-point. Semua ada point. Probability kita tengok kat mana? Probability tengok dalam kotak tu rasa. Ya, semua dalam kotak ni. Bahagian dalam boleh? Okay, bahagian dalam ni. Dalam. Okay ni. Ni. Yang selorek hijau ni lagi keluar. Okay. Boleh. Yang itu adalah probability. Sedih ingat line tu. Test. Boleh dengar tak? Dia terkeluar sekejap. Boleh. Okay. So, kalau awak perasan dalam table kita ni, nilai yang paling tinggi untuk probability bersama dengan berapa? 0.5. 0.5. Okay. Paling tinggi 0.5. So, kalau awak cari table ni dalam Google ke dalam mana-mana, pastikan kita menggunakan table yang sama lah, which is 0.5 is the highest probability yang ada dalam ni. Dia ada juga table yang dia bagi probability tinggi, paling tinggi adalah 1.000. Ada juga. So negara kita menggunakan this type of table. So jangan tersalah tengok table, nanti salah jawapan awak. Boleh? Boleh. Okay. So kenapa graf ataupun yang selalu kita bincang yang dengan Teacher Azura bincang tu, kita akan tengok bahagian positif sahaja, betul tak? Kalau yang ada negatif pun kita akan reflect ke part positif, betul tak? Betul. Okay, salah satu sebab alasannya adalah kalau kita tengok dalam table ni, Z kita ada tak negatif? Tak ada. Tak ada kan, that's why kita always reflect into the positive part. Tu satu. Yang kedua, disebabkan oleh kita punya table ni, nilai probability dia adalah paling tinggi bersama dengan 0.5. 0.5 ni kalau bell shape dia bersama dengan apa? Half je kan? Okay, half shape je kan? So kalau half tu, ia membawa maksud kalau area yang kita nak cari tu more than half, kita nak kena buat apa? Saya tak tunjuk lagi, saya saja nak reflect balik, nak recall balik, ingat lagi ke tak? Kalau tiba-tiba area yang kita nak cari tu more than half, macam mana kita nak buat? Tambah. Masuk sebelah sikit. Macam mana? Kita besarkan lagi macam mana? Tak tahu. Masuk sebelah. Masuk sebelah lah. Okay, so macam mana cara kita nak cari probability dia? Sebab dalam table kita tak ada more than 0.5. Tambah. Tambah. Pula. Tak pernah jumpa kes tu. Nanti kita tengok Cari yang sikit. Ya, cari yang sikit. Good. Nanti kita tengok contoh tu. Okay, boleh saya teruskan? Boleh. Okay, so untuk jelas pasal ni, saya pergi pada soalan terus. Jelas. Okay. Okay. Sekarang ni nilai yang kita nak adalah Z less than 0.1. Betul? Z less than 0.1. Sebab ni lah. Saya lukis siap-siap sebab saya tak reti lukis. Bukan tak reti.
Boleh macam tu. Nampak macam bell tak? Nampak Kalau tak nampak tu, awak zoom lagi bagi nampak. Okay, now our Z is less than 0.5, 0.1 sorry. Sebelum kita nak tengok less than ke apa tu, kita tengok dulu 0.1 berada sebelah kiri ke sebelah kanan? Kanan. Kanan. Berada sebelah kanan. So, untuk case yang kita ni, awak nak letak dekat mana-mana pun tak kisah Nak letak kat sini pun boleh 0.1. Okay, sampai sini okey? Okay. Okay, awak nak letak jauh dekat nak dapat dengan line Y ni pun boleh, nak letak jauh pun boleh, tak kisah sebab ni sketching. Dia hanya nilai satu nilai sahaja. Tapi kalau boleh logik lah. So less than 0.1. So kita lorek lah less than 0.1. Sebelah kiri ke sebelah kanan? Kiri. So sebelah kiri. So sebelah kiri. Ni contoh dia. Ini probability yang kita nak cari, betul? Betul. So sebelum kita tengok table, agak-agak nilai probability kita ni less than or greater than 0.5? less than. Greater than. Less than. Tengok yang shaded region tu. More than half ke less than half? More than half. More than half. So sebelum apa-apa kita kena tahulah jawapan kita mesti greater than 0.5, betul tak? Betul. So kalau jawapan kita greater than 0.5, kita nak terus rujuk table ke kita kena adjust dulu? Good. Kita kena adjust. Kita kena readjust dulu. Okay, so nak adjust tu nak buat yang mana ni? So that's why lah kalau dalam table, kalau awak perasan lah, dia akan sentiasa tulis sebelum kita cari mesti kita buat PZ greater than 0.1. Macam tu lah. Dia mesti greater dulu. Okay, dia mesti greater dulu baru kita boleh tengok table kita. So sekarang ni kita nak kena cari area yang ni. Yang saya lorekkan dengan warna merah ni. Boleh tak? Nampak tak? Nampak. Okay, so ini yang kita nak ke yang kita tak nak? Tak nak. Yang kita tak nak. So kalau kita tak nak, kita nak tambah ke kita nak kena tolak? Tolak dia Nak tolak dengan berapa? 1. Kenapa mesti 1 bukan 2? Asyik 1 je. Probability 1. 0 and 1. Dia either tak Macam jadi tu. ataupun Then failure. shape to one. Yang jadi tak jadi failure tu tajuk yang tadi tu Tapi lebih kurang sama lah. Konsep asasnya total probability is equal to 1. Satu yang kita kena tahu, boleh? Yang kedua, total area under a graph. Okay, total area under graph also equals to 1. Boleh? So, kita kena buatlah 1. So, cara working yang tepatnya lah sebagai working yang tepat, P Z less than 0.1 is equals to 1 minus P Z greater than 0.1. Okay. Yang ni boleh tak? Boleh. Jelas tak? Jelas. Okay, so barulah kita boleh tengok table Z greater than 0.1. Alamak, jadi ke tak Doa-doakan jadi Sebab saya letak table dekat line file. Bila tukar file tu dia jadi flag. Awak masing-masing dah ada table sendiri belum? Tak ada lagi Dah. Dah jadi ke apa? Split screen. Oh, split screen. Bagus. Jangan conteng guna pen tau. So nilai yang kita nak cari tadi adalah 0.1, betul? Betul. So 0.1 ada dekat mana? 0.1. Dekat sini je. 0.1 maksudnya kalau tak ada apa-apa nombor kat belakang tu maksudnya apa? 0. 0.000 lah tu So jawapan yang kita nak adalah nampak tak point kat depan tu?
02. Jangan tiba-tiba awak tak letak point kat depan tu, awak buat 4,602. Salah Dia tak letaklah 0.0 kat depan tu. So our answer is 0.1 for Z table. The probability is 0.460. 0.460. Jelas. So yang ni guna kalkulator, dapatlah 0.5398. Masuk akal. Yang ni okey, masuk akal. Logik. Logik. Sebab dia lebih je. Logik kan. Logik. Is greater than 0.5. So macam itulah MAT. Kalau kita nak tahu, kita nak hantar jawapan tu, kita kena pastikan jawapan kita tu logik akal. Barulah kita boleh yakin. Barulah kita confident. So sebelum kita hantar tu, kita check lah benda-benda nak tahu logik ke tak tu memang nak kena belajar lah. Kita tak tahu macam mana nak tahu yang logik tak logik. Tu ilmu tu kena tahulah. So saya akan share sikit demi sedikit. Okay. So kalau boleh benda ni kena ingat bukan untuk US sahaja, kena ingat untuk sampai bila ni? Sampai bila-bila. Sampai bila-bila Sampai bila. bagusnya. Seeloknya sampai SPM dulu SPM bila SPM agak-agak? Tahun ni. Tahun depan. Kan, biar dulu bila tu janji fokus yang sekarang ni, boleh? Okay, next question B. B is equal P Z less than or equals to negative 0.53. So kita tengok, oh nilai dia adalah negatif. Kalau negatif kita kena letak kat mana? Reset kat bahagian positif. Sebelah kiri. Kanan. Wih, kiri kanan pun tertukar dah ni. Okay, negative 0.53. Okay, now loret sebelah kiri ke loret sebelah kanan? Kiri. We need to share the left hand side. Okay, betul? Left hand side. Bagus. Yeah. Untuk kes yang ini boleh tak cari terus dalam table? Boleh. Boleh ke? Boleh. Boleh. Tak. Boleh, tapi tak digalakkan. Kenapa? Saya tahu ramai ala reflect je lah. Okay, betul. Cuma semasa saya nak mengajar ni, saya akan bagi step yang betul dulu. Boleh? Nanti awak nak langkau pun terpulang lah. Janji awak faham. Okay, so sepatutnya kita kena buat apa dulu sebelum kita tengok table? Tengok greater. Adjust. Tengok Ya, dia. kita kena adjust dulu. Reflect dia jadi mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan. So 0.53. So area yang kita nak cari adalah sebelah kanan yang ni. Kanan. So cara penulisan yang betul adalah PZ less than or equal to negative 0.53 is equals to PZ greater than or equal 0.53. Jelas? Jelas. Okay, saya tulis yang lengkap lah dalam pelajaran ni, saya cuba bagi yang lengkap. Kalau kurang faham, tolong maklum segera. Yang ini sekarang okey? Okey. Okey. Good. So, barulah kita boleh tengok. Tengok apa? Table. Table kita. Kita pergi table barulah. Ini kita dah conteng. Okay, yang ni pula. Okay, 0.53 tadi, betul? Betul. 0.53. Kat mana 0.53? Kat 0.5 and 3. Kat sini, boleh tak? naik. Oh. Yang tu. Boleh? Boleh. Okay. 0.53. Our answer is 0.2. 2981. 0.2981. Biasanya soalan-soalan ni bolehlah 2 markah kan? Okay. Betul. Okay. So
So mungkin akan lama sikit bahagian yang ini sebab ini adalah benda yang paling basic. Basic ni kalau kita pergilah yang kebat macam mana sekalipun, kalau basic ni awak tak nampak lagi, minta maaf lah. Awak takkan boleh dapat. So setakat 2 soalan yang basic ni boleh jelas Jelas. 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 Okay. Terlampau laju lagi bagi tahu Okay. Next. Kenapa tiba-tiba yang ni ada 2 pula ni? Okay, next is sorry, kalau perasan tadi, awak perasan tak? Satu ada dekat simbol inequality tu. Satu ada less than, satu lagi less than or equal. Ada beza ke sir kalau buat calculation? Tak, tu saya nak tanya awak, ada beza tak? Tak tahulah sir. Tak tahulah. Teacher Azura pernah pesan Teacher Azura pernah pesan dalam kelas hari tu, untuk normal distribution ni greater than ke, greater than or equal ke, dia tak ada beza. Boleh? Boleh. Tolong ingat. Boleh. Jangan tiba-tiba keliru ke apa ke, tak ada. Okay, dalam tajuk normal distribution, less than or equal tu tak ada beza. Okay. Okay, so next. PZ greater than negative 0.53. Okay. Contoh dulu kat sini. Ni Z kita. Negative 0.53. Left hand side or right hand side? Kiri. Left. 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 Okay, letak jauh sikit. Tak apa, tak kisah mana-mana. 0.53. So we need to shade it right hand side or left hand side. Okay, the question. Right. Greater Right. than. So right hand side. Okay, so terus kita faham. Confirm. Our probability must be greater or less than 0.5. Correct. Great. Great. Less than. Sudah. Lagi sekali. My question is, Then. our probability Greater. must be greater or less than 0.5. Greater. 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 Sebab Z tu dia kena Greater. greater. Z tu dia kena greater. Greater. Less. Less. Sebab Greater. Less. Less. Lagi sekali soalan saya. Soalan sekarang ni tanya probability kan. Ya. So, daripada lorekan sir, daripada from my shaded region tu, the region that I shaded that, it shows that to us, our probability must be greater or less than 0.5. Greater. Okay, Syahid tadi Syahid Ya, sir. Syahid, okay. Lagu yang kata mesti gerak mana tadi Apa ini pun susah ke? Okay, kawan-kawan yang lain yang jawab less tu. Less ke greater ni? Greater. kenapa less? Soalan saya jelas tak soalan saya? Jelas. Jelas. Okay, soalan saya adalah nilai probability kita adalah less than 0.5 or greater than 0.5. Hasil daripada shade region tu. Greater. Less. Okay, ingat lagi sekali pesan Kalau saya tanya pasal probability, probability tu kita akan tengok area under a graph. Boleh? Okay, kita tengok area ni yang shade tu lah. Okay, so bahagian yang shade tu more ke less than half? More than half. More than half. Yang shade tu adalah more than half. So, our probability also must be greater than Greater. 0.5. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Itu sebenarnya membantu kita untuk menjawab soalan. Walaupun benda tu tak tanya dalam exam. Alah, mana dia tanya greater than, biar je lah jawab lah macam biasa. Soalan ni pun sampai 10 minit tak jawab lagi ke? Jawab je lah. Kan? So
So tak apa, walaupun satu soalan kecil ni pun 10 minit, tolonglah. Benda ni akan keluar lagi bila-bila masa, tolong ingat. Okay, soalan tadi, probability, kita akan tengok area shaded. So area shaded kita buat tadi tu more than half. Kalau kita tengok bell shape tu more than half kita shade. So itu memberi gambaran kepada kita our probability also greater than more than 0.5. Boleh? Boleh. Okay, panjang lebar dah saya explain tu. Harapnya jangan salah lagi Okay, so yang kita tak nak adalah ruang mana ni? Kiri. Okay, yang kiri tu kita tak nak. Betul? Betul. So sebelum kita tengok table, kita kena buat apa? Kita transfer dulu yang kita tak reflect. nak tu ke sebelah kanan. Yang kita reflect tu Negatif 0.53, sorry. Negatif lagi ke? Positif. Dia dah jadi positif dah. Okay, so itu yang kita tak nak, 0.53. Kalau kita tak nak, kita kena tambah ataupun kita kena tolak. Kita tolak. Tolak dengan apa? Satu. Good. Tolak. Good. So jawapan lengkap dia P Z greater than negative 0.53 is equals to 1 minus P Z greater than positive 0.53. Boleh? Boleh. Okay, lagi sekali yang kita nak cari ni adalah berada di paksi Z. So kalau kita nak rujuk table, kita nak rujuk luar ke dalam? Luar. Luar, good. Kalau nilai Z, pastikan rujuk luar. Kalau nilai probability dalam bell shape, so dekat table tu nanti pun kita akan tengok dalam table. Jelas? Jelas. So, yang kita nak cari again, sama, 0.53 soalan yang sama. 0.2981. Kenapa tadi kita dah cari 0.53 Tadi soalan atas tu. Tadi soalan yang dia punya tu tak negatif. Tadi less than. Yang ni greater. Okay. Tadi less and equal. Yes, tadi less and equal. Tak apa mana-mana pun boleh So yang mana yang kita tak nak ni? Ni kan 0.2981. Tak keluar lagi. Kalau awak tengok table awak tu, awak dapat berapa? 0.2981. Final answer is 0.701. Jelas? Jelas. Jelas sikit ke jelas banyak? Jelas banyak. Ya. Banyak sangat. Baik ke banyak sangat? Banyak sangat. Banyak. Banyak. Next question. Soalan. Apa dia? Sir, yang kita nak transfer tu kan kena tunjuk ke dalam. Apa dia? Dalam exam? Okay. Dalam exam ke? Okay, so kalau cerita ni berdasarkan silibus yang lepas tau. Boleh? Untuk yang terbaru ni, kalau ada pembetulan lagi, saya akan bagi tahu. Okay, so kalau soalan yang basic macam ni, dia jaranglah tanya. Biasanya dia akan tanya soalan yang lagi susah lah. Okay, so SPM RSM baru ni, lukis diagram, lukis table, lukis diagram bell shape ni pun dapat markah. Jelas? Tak lukis tu, tak katalah salah. Tapi dia dapat markah penuh juga. Tapi kalau lukis dapat markah. Sekiranya jawapan awak salah, dia akan pergi kepada working awak yang inilah. So kalau boleh dalam latihan, biasakan diri untuk buat bell shape ni. Tak payah buat 2 sampai sebuat ni, buat 1 pun dah cukup. Paling kurang
kita maklum lah bentuk bell shape kita tu macam mana dan area mana yang kita nak, area mana yang kita tak nak. Itu pun dah cukup dah. Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Boleh. So next question. Sepatutnya kita sampai pukul berapa ni? Pukul 4 je kan? Triji awak pukul berapa? Triji awak sampai pukul berapa sepatutnya? Pukul 4. Okay. Sepegi satu soalan lagi. Okay. Kalau kita cari lagi waktu lain boleh? Kalau tengok jadual exam mau hari Rabu. Betul tak? Betul. Kita tak tengok lagi jadual exam. Tak apa, nanti kita bincang. Kita buat yang ni loh. Okay. So yang ini sebelum kita nak buat soalan yang ini, saya pilih soalan ni sebab soalan ni menarik. Ni ada apa dia dalam ni? Modulus. Modulus. Okay, ada modulus. Ingat lagi modulus kalau greater than macam mana? Ingat. Plus minus. Plus minus apa tu? Okay, sebelum kita nak buat, kita tengok dulu. Okay, ni apa maksud dia? Is equals to P Z. Less than or equals to negative 1.245 plus P Z greater than 1.245. Okay, jelas. Jelas. Sign dia side tu sebab semua tu darab dengan negatif rasa. Lagi sekali Zik. Yang sign yang greater equal tu dia tukar apa lagi? Simbol. Uh-uh. Tukar daripada greater jadi less. Okay, dia memang tukar sebab negatif tu lah. Cuma kalau yang lagi ini adalah konsep dalam inequalities yang kita belajar. Okay. So untuk greater than, okay, kita bagi negatif pada nombor sebelah kanan tu. Tapi kita kena tukar sign dia. Boleh? Boleh. So kalau macam kalau contohlah yang P probability modulus Z less than equal to 1.245. Less than lain. Less than nanti kita cerita je lagi. Nanti jadi model lah kan? Nanti kita cerita je lagi yang less than. Okay. Okay, boleh Ada satu soalan saya bagi yang greater than. So, untuk yang ini, ni cara penulisan dia. Sebelum kita buat, kita punya Z adalah less than or equal negative 1.245 plus Z greater than or equal to 1.245. So, kita cari dulu bahagian mana Z kat sini. Okay, Z sebelah kiri satu, sebelah kanan satu, betul? Area yang kita nak adalah sebelah kiri, negative 1.245, satu lagi 1.245. Untuk negatif, greater than ke less than? Less than. Less than. So less than loret shade sebelah kiri ke sebelah kanan? Kiri. Kiri. Sudah. Kiri. Kiri, less than kan? So untuk positive part, Z greater than, betul? Betul. Kita loret sebelah kanan. So agak-agak area sebelah kiri ni sama tak dengan area sebelah kanan? Ya. Sama ke tak? Sama. Tak sama. So tu sebelah kanan kecil, sebelah kaki besar. Sudah, sorry lah. Okay, kita bagi sama besar Nama lagi apa orang panggil? Okay, dah sama dah Sama. Jangan diukur dengan pembaris pula. Okay, so bersamaan dengan area kiri sama dengan area kanan. So kita terus cari 2 darab untuk 1.245 terus. Boleh? Boleh. So 1.245. Next. Allah. 1.245. Tak keluar lagi table tu.
0.452. Siapa dah ada table tu boleh tengok lagi. Okey, kita tengok yang kuning. 1.2 kat sini. Nampak? Nampak. Aish. Kes ni masa kena baris lah. Lain tu yang kita akan tengok. Okay, 1.2 ada 4 kat sini, 5 kat situ. Okay, sekejap lagi Okay, so 1.24 dulu. Berapa jawapan 1.24? 0.107 1075. 75. Okay, good. Kita kena subtract dengan 5 tu kan? 5 tu berapa nilai dia? 9. 0.00. Okay, sekejap kita keluar lagi. So, untuk case 1.245, nilainya adalah 0.1075 minus 0.0009. Oh, nak dapat berapa? 0.106. 0.106. 0.1066. So, kita akan dapat 0.1066. Betul ke jawapan akhir kita ni? Belum lagi kan? Kita kena buat apa? Darab. Tambah ataupun darab. Ya. Tambah 0.1066 tambah ataupun kita darab 2. Okey, untuk kes yang ni jelas. 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 Jelas sikit-sikit je ke jelas sikit-sikit lagi? Banyak-banyak. Jelas banyak-banyak. Dia biasalah last ni. Bila last ni dia akan banyak lah sikit sebab nak habis kelas dah kan. Alamak. Okey, nampak ada 4 sekali ni. Yang E ni. Kita keluar lagi Ada 4 sekali. Tu nak kena buat apa sampai 4 ni? Kena adjust. Okey, so sebelum kita nak kena cari kita kena adjust dulu. Okey. Dik yang ni boleh tengok Amal Dik, buat. Ni soalan yang awak tanya ni Betul tak soalan yang macam ni awak tanya? Ya, betul. Yo. So, boleh baca dah apa awak nak tanya tu. So buat siap-siap. Jangan risau. Hebat saya. Well. Okay. So, untuk kes hari ni, sebelum kita nak tengok dulu dalam Z kita ke, dalam nak transfer ke bell shape ke, kita kena check dulu. Kalau ada modulus, kalau greater than, kita buat macam tadi. Okay, kalau less than, caranya adalah P negative 0.4, Z 0.4. Kalau less than macam ni, satu part negatif, satu part positif, sebelah kiri dan kanan. Boleh tak? Tu faham. Faham Faham. Ni macam mana mendapat yang macam ni, itu kita belajar masa inequality. Bila kita belajar inequality, form apa? Form 2. Form Form 1. Form 2, tak apalah. Okay, so barulah kita boleh transfer ke dalam bell shape kita. Negative 0.4, sebelah kiri ke sebelah kanan? Kalau 0 kat sini. Kiri. Kiri.
Negative 0.4. Satu lagi sebelah kanan. Tak sama ke? Alamak. Macam ni lah. Wajib ke sama tu? Tak wajib. Enggak. Tak wajib. Sunat sahaja. Okey. So, bahagian mana yang kita nak shade tu? Antara ke bahagian luar? Antara. 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 Kalau kita tengok ni, Z ni berada kat antara kan? So, terus kita faham, oh, antara lah tu. So, in between negative 0.4 and 0.4. This is area that we need to find. Okay, sampai sini okay? Okay. Okay, so soalan yang ini kita boleh agak tak? Oh, graf aku ni mesti, I mean probability ni mesti greater than 0.5. Untuk kes ni kita boleh cakap macam tu ke tak? Tak. 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 Kenapa tak boleh ni? Dia ada dua-dua side kiri dan kanan ni. Sebab tak tahu. Dia Dia menurut Macam kes tadi kita cakap confirm aku punya probability ni mesti greater than 0.5. Tapi yang ini kenapa tak pula? Dia ada dua-dua side juga. tapi dua Sebab Zero point Kalau kita reflect tak lebih 0.5. dengan unshaded. Okay, saya dah dengar 2-3 jawapan. Terima kasih atas respon. Okay, yang saya dengar tu mungkin betul lah. Okay, betul. Okay, yang macam case tadi tu, sebelah kanan tu fully shaded, betul lah? Fully shaded. Sebelah kiri tu, barulah dia tak shade sikit. Macam sekarang ni, dia tak fully shaded. Left hand side tak full, right hand side pun tak full, betul? So, kita tak boleh nak anggap probability kita ni mesti greater than 0.5. Tak boleh sebab kita tak tahu sebesar mana yang kita shade tu. Okay. So, yang kita nak kita lorek dengan warna biru. Yang kita tak nak tu macam biasa kita lorek dengan warna apa? Merah. Warna merah. So, yang kita tak nak kat mana? Kat Dekat. sini kan? yang dekat. Ini yang kita tak nak. So, kalau kenapa sebab 4 ni nampak jelas lagi ni. Dari segi bell shape-nya, yang kita nak cari ni adalah warna biru, betul tak? So, yang warna biru tu bersamaan dengan saya tunjuk terang-terang pada awak ni. Bersama dengan the whole diagram, the whole area ni. Saya nampak selorek ni. Okay. Kita kena tolak. Tolak dengan apa? Tolak yang dengan bahagian 0.4 ni. Kita kena tolak lagi dengan bahagian negatif 0.4 ni. Jelas tak? Kenapa sebab sampai 4 bell shape tu? Jelas. 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 Okay, jelas apa? Tutup. Okay, boleh So, kalau dari segi pengiraan dia, kita kena buat macam mana? Ni dari segi lorek kan? So, P Z modulo 0.4 is equal to 1. Okay, yang first shaded penuh ni adalah apa dia? 1 kan? Ya. 1 minus. Yang kedua ni PZ. P Z greater than 0.4, betul? Tu. Yang ketiga ni apa? PZ. Z P Z less than negative 0.4. Okay, ni sebab step by step tau. Okay, awak nak langkau pun boleh. Kalau dah nampak, alah darab 2 je lah cari area. Okay, tak apa, sabar. So, yang less than ni, yang less than negative ni kita boleh buat apa? Tu, sana tulisan ni. Pindah pergi sana. Kita anggap macam kita pindah pergi sana jadi apa? PZ greater than 0.4 minus again PZ greater than 0.4. Ini okey? Okay. Okay, Tak so buat pula. Okay, ini juga bersamaan dengan kita buat lagi 1 minus 2.
PZ greater than 0.4. Kenapa saya letak 2 kat depan? Harap Dua. Sebab nilai yang sama kan. PZ greater than 0.4 sama je dengan ni kan. So kita buat darab 2. Barulah kita tengok table sebab kat atas ni. 1 minus 2. Berapa nilai Z greater than 0.4? Baru kita tengok table. 0.34. Oh, dapat dah. 0.3. 3446. Laju kita buat Alamak. .4 tadi kita nak kan? Dia adalah bersamaan dengan 3446. 0.3446. Okay, semua dapat senang dapat 0.3446. 0.3446. Okay, tekan calculator. 0.310. Semua dapat. Jelas tak? Jelas. Jelas.